Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Mazrona Kalinggalan dalam Berita Pagi Sabah edisi hari ini Khamis 9 April 2020. Sabah merekodkan 7 kes positif baharu COVID-19 semalam, menjadikan jumlah keseluruhan 248 kes. 3 kes baharu dikesan di Keningau, 2 di Tambunan serta 1 kes masing-masing di Kota Kinabalu dan Papar. Menurut kenyataan media Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat, 21 pesakit sembuh di Sabah menjadikan jumlah keseluruhan 82 orang. Setakat semalam, Tawau yang merupakan zon merah kekal merekodkan jumlah kes tertinggi dengan 67 kes, diikuti Datu 38, Kota Kinabalu 35, Sandakan 19, Tuaran dan Kinabatangan masing-masing 17. Sementara itu Beaufort 9 kes, Kunak dan Putatan 8, Pinampang 6, Kota Bulut 5, Sipitang, Keningau dan Papar masing-masing 4, Tambunan 3, serta Ranau dan Sempurna masing-masing 2 kes. Sebagai tanda keprihatinan untuk membantu membendung kesan penularan wabak COVID-19 di Sabah, 6 syarikat berkaitan kerajaan dan badan berkanun negeri menyumbangkan wang tunai sebanyak RM5,850,000 kepada kerajaan negeri. Sumbangan berkenaan disampaikan kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal dalam satu majlis ringkas di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah PPNS, Kota Kinabalu. Sabah Energy Corporation Sdn Bhd, ASEAN Supply Base Sdn Bhd, Renhel Powertron Sdn Bhd masing-masing menyumbang RM500,000, Koperasi Pembangunan Desa menyumbang RM1 juta, Warisan Harta Sabah Sdn Bhd RM2 juta dan Kumpulan Yayasan Sabah RM1.35 juta. Bercakap kepada pemberita selepas majlis ini, Datuk Muhammad Shafie berkata pihaknya akan memastikan sumbangan berkenaan sampai kepada golongan sasar. Ini sekurang-kurangnya dapat mengurangkan bebanan dari segi keperluan kita untuk menampung apa yang diperlukan oleh bukan hanya frontliners, bahkan juga peralatan kemudahan-kemudahan untuk dapat kita ringankan bebanan masyarakat. Ditanya mengenai bencana banjir yang berlaku di Pensiangan dan Nabawan semalam, Datuk Muhammad Shafie berkata kerajaan negeri akan memastikan penduduk yang terjejas mendapat bantuan dan perhatian sewajarnya. Kerajaan negeri juga akan memastikan aset dan keperluan pasukan keselamatan sentiasa mencukupi dalam menghadapi bencana. Sementara itu, kerajaan negeri akan meneliti isu rayuan meneruskan operasi ladang dan kilang sawit di 6 daerah di negeri ini. Jelas Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Shafie Apdal, pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dan polis telah diminta melakukan penelitian dan pemeriksaan lanjut minggu ini. Datuk Shafie menegaskan dalam situasi memerangi pandemik COVID-19, keselamatan orang ramai menjadi keutamaan. Dalam perkara tersebut, pengurusan secara mikro akan dilaksana dan ia akan mengambil masa kerana setiap aspek perlu diteliti termasuk pematuhan piawaian pekerja dan syarikat-syarikat terlibat. Saya nakkan the facts. Kalau benar kilang itu selamat, tidak ada kontak dia. Pasal jarak jauh dia mungkin tidak begitu jauh. Tapi nampak jarak jauh, tidak jauh. Mengenai sidang Dewan Undangan Negeri Dun Sabah, Datuk Muhammad Shafie berkata sidang Dun Sabah akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Namun, berikutan wabak COVID-19, sidang Dun berkemungkinan diadakan dalam tempoh yang singkat tanpa ada jamuan makan. Sebanyak 30 buah rumah di kampung Pangkalan Salung Nabawan dinaiki air berikutan hujan berterusan sejak petang Selasa hingga awal pagi semalam yang telah mengakibatkan banjir kilat. Seramai 68 penduduk terjejas termasuk 25 kanak-kanak ekoran banjir kilat itu. Bagaimanapun tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Menurut kenyataan media, Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Sabah, Balai Bomba dan Penyelamat BBP SUK menerima panggilan kecemasan daripada pegawai daerah Nabawan, Virus Malitam.
5 anggota bomba yang diketuai PBK-1 Devi Rashidi Engsoy digerakkan ke tempat kejadian. Pasukan bomba menjalankan pemantauan di sekitar kampung terjejas. Penduduk kampung juga dinasihatkan agar berpindah ke kawasan tinggi sekiranya berlaku hujan lebat berterusan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan berlaku dan paras air mula turun semasa pasukan bomba meninggalkan tempat kejadian pada jam 3 petang semalam. Penglibatan golongan pelajar dalam aktiviti sukarelawan secara tidak langsung memberi persiapan kepada mereka untuk menempuh alam pekerjaan. Ini kerana aktiviti sukarelawan memberi banyak pendedahan kepada para pelajar terhadap pengurusan dan penyelesaian masalah. Dalam masa sama, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar HEP Universiti Malaysia Sabah UMS, Kamisah Husin berkata ia melatih mereka untuk lebih cekap bertindak sebagai pemimpin dalam menangani krisis yang dihadapi selain memupuk semangat kerja berpasukan dan disiplin diri. Beliau menyatakan demikian kepada RTM bagi mengulas penglibatan pelajar UMS dalam aktiviti sukarelawan untuk membantu mereka yang memerlukan. Tindakan kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac lalu telah memberi inisiatif kepada pelajar UMS untuk mewujudkan skuad sukarelawan bagi menjejaki pelajar luar kampus yang masih berada di rumah sewa sekitar Kota Kinabalu. Keseluruhannya terdapat 1,842 pelajar luar kampus UMS yang masih menetap di rumah sewa sepanjang PKP berkuat kuasa. Kesemua mereka telah diberi barangan makanan kering bermula fasa pertama PKP dikuatkuasakan sehingga fasa kedua yang akan berakhir 14 April ini. Peruntukan 10 bilion ringgit dalam pakej rangsangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin PKS tambahan disifatkan sebagai pakej rangsangan yang responsif serta prihatin perusahaan kecil dan sederhana PKS. Pakej itu mampu meminimumkan kesan COVID-19 kepada ekonomi khususnya PKS. Menurut pensyarah ekonomi Fakulti Perniagaan Ekonomi dan Perakanan Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Rafiq Idris, banyak insentif yang diberikan kerajaan terhadap PKS dalam pakej tersebut yang mampu membantu meringankan beban kewangan PKS dan perusahaan mikro. Antaranya subsidi upah RM1,200 setiap pekerja bagi syarikat yang punya bilangan pekerja tempatan tidak melebihi 75 orang. Subsidi upah RM800 bagi syarikat yang mempunyai lingkungan 76 hingga 200 pekerja tempatan. Selain geran khas RM3,000 kepada PKS Mikro yang berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri sebelum 1 Januari 2020. Sesungguhnya ia memberi banyak kelegaan kepada perusahaan kecil dan sederhana walaupun tidaklah bertindak sebagai silver bullet yang menyelesaikan semua masalah. Dr. Rafiq menyatakan demikian kepada pemberita RTM di Kota Kinabalu sebagai mengulas pakej prihatin PKS tambahan yang diumumkan Perdana Menteri Isnin lalu. Majlis Daerah Penampang mengambil langkah pencegahan jangkitan virus COVID-19 dengan melakukan semburan nyahkuman sejak Isnin lalu. Pegawai Eksekutif Majlis Daerah Penampang Tang Yang Ming berkata seramai 25 kaki tangan MDP bertugas melakukan proses nyahkuman setiap hari. Tang berkata antara lokasi untuk proses nyahkuman adalah kawasan tumpuan orang ramai seperti pasar ikan dan sayur-sayuran. Kedai tayar dan bengkel kereta juga tersenarai untuk proses nyahkuman. Semua di kawasan Penampang. Bukan saja di Penampang Baru. Kita akan juga buat di kawasan di Berry Hill ataupun Plaza Tui. Kita akan bersambung sampai habis kita punya kawasan. Lepas tu kita akan continue lagi. Contohnya setiap hari kita akan nyahkuman juga di kawasan pasar. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM selepas meninjau proses nyahkuman di Penampang Baru. Dalam pada itu juga Tang memberitahu pihaknya akan memperkenalkan sistem baharu iaitu kabin disinfeksi, sebuah peralatan nyahkuman yang akan diletakkan di kawasan pasar sebagai langkah pengawalan COVID-19 pada masa akan datang. Sekatan jalan raya SJR di negeri ini harus dipertingkatkan lagi bagi memastikan masyarakat lebih mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Itu harapan yang disuarakan orang awam ketika ditemui kru berita RTM di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu.
Orang awam yang ditemui RTM berkata masyarakat harus patuh kepada arahan duduk di rumah bagi memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Benda yang perlu, buatlah kan. Benda yang tak perlu, duduklah di rumah. Macam, yalah, benda ni kita tak nampak, Pak. Pasal penyakit ni halus. Bukan nampak, musuh ni kita tak nampak di tengah jalan. Jadi mana yang patut duduklah di rumah. Mana yang bekerja untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat, berilah perkhidmatan. Baguslah juga untuk keselamatan kita, untuk orang awam, untuk pemandu-pemandu. Baguslah, saya terima juga lah. Seharusnya diperbanyakkan lagi untuk mengawal pergerakan. Sepatutnya macam itulah, because macam sekarang pun yang sepatutnya yang keluar yang kepada mereka yang betul-betul ada urusan dan kepada mereka yang bertugas lah. Macam itu. Yang lain tu stay at home lah. Langkah membenarkan operasi bengkel dan kedai tayar bermula 1 April lalu memberi kelegaan kepada orang ramai untuk membaiki kenderaan mereka. Tinjauan RTM di beberapa bengkel di sekitar Kota Kinabalu yang dibenarkan beroperasi mendapati ia dipenuhi ramai pemilik kenderaan. Pengusaha bengkel meluahkan rasa syukur kerana diberi kebenaran untuk beroperasi dalam tempoh PKP dan memberi jaminan aspek keselamatan serta kebersihan diutamakan sepanjang beroperasi. Saya harap semua orang yang pergi kedai kami ada panggil dia sanitize tangan, pakai mask, sama juga kasih jarak jauh sedikit lah. Dan balangan-balangan tidak pernah dimasuk sampai kaunter lah. Kami berurus niaga di luar sahaja lah. Untuk membantu orang yang memerlukan, yang betul-betul memerlukan lah. Bisa tukar tayar, tampal tayar begitu, perkhidmatan apa semua lah yang kami dapat bantu. Langkah kebersihan kami memang amalkan. Dari segi sebelum kami buka kedai, kami mesti mau cek suhu sama tuh cuci tangan kami amalkan. Walaupun kami buka setengah hari saja, bengkel kami sentiasa penuh sebab terlampau banyak permintaan. Setiap customer kami wajibkan memakai mask baru orang boleh enter kami punya kedai lah. And then semua kami punya staff pun kena diwajibkan pakai mask dan juga kami sediakan hand sanitizer lah. Kereta kalau rusak terbengkalai lah kalau tiada bengkel buka. Tapi alhamdulillah kerajaan bagi kelonggaran untuk buka pada hari Senin, Rabu dan Jumaat. Bagus untuk rakyat lah. Pusat Kawalan COVID-19 Sabah telah memutuskan untuk membenarkan operasi bengkel dan kedai tayar bermula 8 pagi hingga 2 petang setiap Isnin, Rabu dan Jumaat sahaja. Bagaimanapun, ia hanya melibatkan bengkel yang berdaftar dengan Jabatan Kerja Raya dan pihak berkuasa tempatan. Baik, sekian berita pagi Sabah. Teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah dan jangan keluar. Saya Mazrona Kalinggalan. Assalamualaikum.